مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk berada pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkati insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, agar semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita menempuh ujian pandemik ini, ujian endemik COVID-19, agar kita kembali diberikan kekuatan untuk hidup seperti sebelumnya. Mungkin ada di kalangan manusia, di kalangan kita yang kehilangan harta benda, kehilangan orang yang tersayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan itu semua sebahagian daripada aturan kehidupan yang akan mengampunkan dosa-dosa kita yang silam dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pun berlalu, maka kita berada di bulan Syawal. Apabila berlalunya Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terus mengenang suasana-suasana indah beribadah di bulan Ramadan. Sebahagian mengatakan sehinggalah 6 bulan apabila berlalunya Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lagi mengenangkan saat-saat berada di dalam bulan Ramadan. Dan apa yang paling penting tuan-tuan dan puan, setelah berlalunya Ramadan adalah dengan kita mengutarakan janji-janji yang telah kita lafazkan sepanjang Ramadan. Kerana sepanjang Ramadan kita telah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa perkara. Dan secara adabnya, apabila kita meminta, kita mesti faham permintaan itu, lalu kita mesti bertindak balas terhadap permintaan itu. Itu adabnya. Kalau di pejabat, kita minta kerja yang kita tak faham apa benda kerja yang kena buat, artinya kita tak nak pun jawatan tu. Contohnya kalau tender yang dibuka adalah tender baki longkang, jangan submit proposal baik supply kantin lah. Maksudnya awal-awal lagi dah tak boleh nak submit tender. Ataupun pergi ke interview, orang tu pun tanya, awak tahu tak kerja kosong apa yang sedang kami offer ni?
Dia kata saya pun tak tahu kerja apa, saya datang aja. Awal-awal lagi interviewer tu pun kata tak apalah, kita cari candidate yang mentally prepare nak kerja. Berbeza dengan orang yang di interview itu kata, oh saya tahu kerja nak kena buat, saya nampak syarikat ni kalau dengan kerja ni saya dah ada planning dah 5 tahun insya-Allah boleh pergi jauh. Saya tahu latar belakang syarikat, saya tahu siapa dia punya shareholder, saya tahu siapa punya board director, semua dia tahu. Maksudnya sebelum interviewer tu nak interview lebih-lebih, awak memang pekerja kami lah. Silap-silapnya interviewer tu pun tak tahu apa yang orang tu jawab. Itu kalau adab meminta. Pertama sekali mesti faham apa yang dipohon. Yang kedua, setelah diberikan kerja tu, dia ada tempoh 6 bulan tak probation, untuk menunjukkan boleh deliver ke tidak kerja ni. Itu standard lah tuan-tuan, kalau kerja mesti ada probation. Melainkan memang jawatan tu dia dah offer saya siap, saya kalau boleh terima jawatan ni saya nak terus confirm. Ada. Maksudnya syarikat sanggup memperjudikan dia punya jawatan itu dengan memberikan confirmation terus, sebab dia tahu dari sudut track record memang kawan ni memang dalam industri dia paling mahal ni, kita kena ambil dia. Jadi orang tu pun demand, saya kalau kerja saya tak ada probation, saya terus confirm. Kalau itu yang boleh diberi oleh syarikat, saya lompat. Kalau tidak, saya stay. Syarikat sanggup bagi jawatan itu dan confirmkan dan increment 3 bulan, 30%, sebab dia bernilai. Persoalan yang pertama yang perlu ditanya sepanjang Ramadan, adakah kita faham apa kita minta? Itu persoalan yang paling utama. Kerana nak menentukan hala tuju 11 bulan mendatang ni, supaya apa? Supaya kita dikonfirmkan kerja tadi, ataupun layak diterima doa tu. Yang pertama yang kita minta, permintaan ini tak payahlah sebut, maksudnya memang tiap-tiap malam kita minta. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada 5 benda yang kita minta setiap malam Ramadan, bukan sekali. Kalau sembahyang tarawihnya 20 rakaat, 4 kali minta. Kalau minta naik pangkat dekat bos, kita pun tahu pangkat apa nak minta. Bos, saya dah lama dah jadi office boy, boleh tak saya nak naik manager? Terkejut bos, manager? Daripada mana? Office boy. Kau tak faham apa kau minta ni. Tak boleh ke bos? Orang lain baru masuk terus jadi senior manager, saya 10 tahun takkan tak boleh manager. Kau tak faham tahu kerja kau ni. Kau office boy, naik manager jauh sangat melangkau ni. Walaupun kau dah kerja 20 tahun sekalipun, kau tak boleh naik manager pasal kau tak faham. Jadi minta apa bos? Mintalah kerani. Kerani pun keranilah bos. Baru betul office boy naik kerani. Tapi dengan syarat. Apa dia bos? Datang awal, balik lambat, kerja siap. Aku panggil kau datang, kau jangan mengulur je. Beres boh, beres boh, kata office boy ni. Dalam tempoh 3 bulan kau buat betul-betul, aku naik kau jadi kerani. Tak ada sebab kau tak naik. 10 tahun office boy, ya tidak, betul juga. Dalam tempoh 3 bulan itu tuan-tuan, dia datang lambat, baliknya awal, kerja tak pernah siap, meeting tak pernah datang, mengulur memanjang. Bos kata memang tak ada tokoh nak naik pangkat. Jadi dia tak faham apa dia minta, lalu tidak ada tindakan yang selari dengan permintaan. Kita minta pada Allah 5 benda. Ridhaka wal jannah, minta Allah redha, minta Allah syurga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, minta Allah jangan murka, minta Allah jangan campak dalam neraka.
Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Kau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau suka memaafkan, maka maafkan kami. 5 benda. Minta Allah redha, minta Allah syurga, minta Allah jangan marah, minta Allah jangan campak dalam neraka, minta Allah keampunan. Itu baru part 1. Faham? Saya faham bos apa saya nak minta ni. Fahamlah. Jadi deliver. 3 bulan kamu diberikan tempoh percubaan, probation. Kalau kamu betul-betul deliver tugas ini, kamu layak dikonfirmkan dengan increment 10% terus. Jadi tuan-tuan, persoalan yang perlu kita buat lepas Ramadan ini adalah berakhlak dengan doa ni. Kalau kita tidak berakhlak dengan doa yang kita minta, lebih musibah daripada tak minta. Bos saya tak minta naik pangkat bos, jadi biasalah saya datang lambat. Engkau memang dia tak datang, dia tak minta naik pangkat, jadi dia mungkin ada diskaun sikit lah. Datangnya lambat, kerjanya tak siap. Kau ni apalah? Tak apalah bos, saya tak minta apa-apa bos. Apa yang ada ni kira ada lah bos. Okey lah. Yang minta naik pangkat jangan kelang kabut. Dia minta kena review performance, datang lambat pula. Jangan. Penat aku bagi masa untuk tengok kamu ni. Tengok-tengok perangai lebih teruk daripada orang tak minta. Apa hal? Baik, redha. Apa tuntutan redha tuan-tuan? Tuntutan redha tuan-tuan termaktub dalam zikir pagi dan petang yang perlu kita lafaz, yang kita lafazkan setiap pagi. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 tuntutan redha. Pertama, sebelum Allah Subhanahu wa taala nak berikan keredaannya pada kita, kita terlebih dahulu meredai Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, wabil islami dina. Sebelum Allah boleh berikan keredaannya pada kita, kita redha Islam sebagai agama, cara hidup. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebelum Allah Subhanahu wa taala kurniakan redanya pada kita, kita mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara hidup baginda sebagai cara hidup kita. Redha Allah sebagai Tuhan ini, kita faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala empunya alam ini. Berarti mempertahankan, menjaga akidah daripada perkara yang boleh membatalkan akidah, itu perkara yang sangat penting, mandatori. Itu cara kita mengangkat Allah, meredai Allah sebagai Tuhan. Kena hati-hati, kerana akidah boleh terbatal dengan 3 perkara. Pertama, percakapan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, kepercayaan. Kita minta pada Allah keredaan, jangan dikelangkabut, jangan kelangkabut mulut ni bercakap benda yang boleh merosakkan akidah. Kita yang minta agar Allah berikan keredaan. Contohnya, kita lalu tepi kuil Hindu ke, lalu kita nampak patung-patung yang besar tu, contoh. Lalu anak pun tanya, ayah ni siapa? Ni apa ni patung? Kita pun kata, ini Tuhan Hindu. Ini lafaz kata yang boleh merosakkan akidah. Pergi depan sikit, nampak tokong Buddha. Oh, itu Tuhan Buddha. Pergi depan sikit, oh itu Tuhan Kristian. Tuhan kita siapa ya? Tuhan kita Allah. Jadi banyak Tuhan ni ya? Tuhan satu je. Tadi ayah kata Tuhan tadi banyak. Ayah dia pun sangkut. Sudah. Jadi bila kita lalu depan patung-patung berhala, jangan sebut Tuhan. Kerana menyebut Tuhan itu dia eksklusif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disalah sebut tuan-tuan perempuan, boleh merosak akidah.
Kalau dia bawa Grab tu, saya duduk di belah-belah Ulu Kelang di Taman Melati tu, kalau lalu depan Batu Kif tu bahaya tu. Kalau ada pelancong yang tanya, ini apa ni? Dah nak kena explain pula. Ini Tuhan Hindu lah, ini Tuhan Buddha lah, susah. Jadi melafazkan, melabelkan, menyandarkan sesuatu entiti dengan maksud Tuhan boleh merosakkan akidah, kerana lafaz syahadah kita iaitu menafikan Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan illallah, isbat kepada Allah kecuali Allah. Datang Pak Long ni, dia kata, oh ni Tuhan Hindu. Sudah, berapa banyak Tuhan ada ni Haji? Tuhan kita satu je, tapi Tuhan agama lain pun dia juga. Sudah. Kata-kata umpama ini boleh merosakkan akidah. 2. Perbuatan kita kena sopan. Jangan menyambut perayaan-perayaan agama yang menyebabkan kita seakan-akan mengiktiraf Tuhan itu. Bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kita pula merayakan perayaan memuji Tuhan lain secara tidak sengaja ataupun secara sengaja. Dia ada sensitivity dekat situ, tuan-tuan. Bukan simply ulama mengatakan tak boleh wish ucapan-ucapan tu, tidak. Kerana apa? Kerana sepanjang Ramadan kita minta raditu billahi rabba, ya Allah berikan kami keridhaan-Mu, maka aku redha Engkau sebagai Tuhan. Alih-alih perbuatannya pergi meraihkan aktiviti keagamaan orang lain. Ini bahaya. Kerana apa? Kerana kita tidak berakhlak dengan doa itu. Bos kata datang awal, datang lambat. Silap lah. Tak boleh, tuan-tuan. Dia ada perayaan yang purely bab agama, ada perayaan bab adab. Kalau contohnya Chinese New Year, itu adab, itu adat mereka, adat-adat. Tahun baru, itu adat. Tapi kalau di Bali contohnya, maka dia tak boleh, kerana ada unsur ketuhanan pada perayaan itu. Mengucap selamat, menyambut perayaan itu pada orang, pada agamanya pun tak boleh, pada orangnya. Kita hanya boleh sebut selamat bercuti, gitu je, umum je. Kita tak boleh terus tala pergi ke majlis ataupun ke perayaan keagamaan itu. Kerana apa? Kerana perbuatan itu boleh merosakkan akidah. Yang ketiga, apatah lagi kalau kepercayaan. Kepercayaan boleh membatalkan akidah. Apabila kita minta Allah redha, maka julang sungguh-sungguh kita meredai Allah Ta'ala. Jangan kita kelang kabut membatalkan akidah dengan perbuatan, dengan kepercayaan. Contohnya, kita pergi jumpa dukun, kita percaya bomoh, kita beramal dengan amalan tangkal contohnya. Ini semua perkara yang boleh merosakkan akidah. Kita meramal masa depan, merosakkan akidah. Meramal masa depan ni banyak orang buat tanpa sengaja. Pergi jumpa tok bomoh itu satu hal dah. Man atakahinan fasaddaqa bima yaqul. Barang siapa pergi jumpa bomoh, percaya dengan apa yang diramalkan oleh tok bomoh itu, maka rosak akidahnya, batal akidah. Kita mungkin tak kena, tapi bila dah kepala berdentum-dentum, pum, orang bagi apa ubat pun kita makan. Saya sakit kepala lah ustaz, ada gangguan ni. Saya dah pergi jumpa dah, tak ada gangguan. Pergi hospital, saya dah pergi hospital, tak ada vertigo, tak ada darah tinggi, tak ada sebab. Doktor pun kata clear pakcik, otak pakcik clear. Saya tak tahu lah, tiba-tiba seorang kawan dia kata, kau pergi jumpa bomoh siam. Mana tahu ikhtiar katanya. Ikhtiar. Ayat tu sedap, ikhtiar. Pergi jumpa bomoh, habis. Man atakahinan, Nabi sebut, siapa yang pergi jumpa bomoh aja, jumpa aja, fasaddaqa, dan membenarkan apa yang bomoh tu kata pula. Sudah. Bomoh tu kata, awak ni nampak gayanya. Dia pun buat macam-macam. Dia punya je lah mantra-mantra ada yang insom, mata kaji semua tu. Dia pun tengok nampak gayanya macam ni. Pergi dekat gua tu,
buat macam ni sikit, geling-geling angguk-angguk, nanti insya-Allah sembuh. Dia boleh sebut insya-Allah pula, tapi sembuh. Dia buat sembuh. Ya. Apa sahaja upacara-upacara yang boleh merosakkan akidah, maka perlu ditinggalkan. Itu barulah ramalan tu, ya. Banyak lagi ramalan, tikar nombor ekor lagi tak berapa senonoh. Kan? Pergi jumpa Sami ke apa ke, minta nombor ekor. Ya. Dia boleh masuk kawasan-kawasan kita tu, dia bagi dalam peti surat, masuk siapa nak tikar nombor boleh jumpa Sami. Ini antara benda yang perlu ditinggalkan. Baik, yang pertama kita minta Allah redha, maka 3 tuntutan redha ini mesti kita letakkan. Yang pertama, redha Allah sebagai Tuhan. Kedua, wabil islami dina, meredai Islam sebagai cara hidup, meredai Islam sebagai cara asas kehidupan. Daripada bangun tidur sampailah nak tidur balik, maka kita letakkan prinsip asasnya adalah apa kata Islam dalam kehidupan kita. Baru betul apa yang kita minta sepanjang Ramadan. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apabila minta kepada Allah Subhanahu wa taala keredaan, maka datang tuntutan ketiga, iaitu meredai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silibus sejarah ini, silibus sirah nabawiyah ini adalah silibus yang penting. Kata Ibn Hazm Al-Andalusi, kejatuhan orang-orang Andalusia kepada tentera salib tahun 758 Hijrah. Apabila tentera-tentera umat Islam di Andalusia tidak lagi menjadikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai silibus yang penting sebagai merekrut tentera. Maksudnya tentera-tentera Islam di Cordoba dulu wajib hafal sejarah Nabi. Wajib hafal sejarah daripada Nabi lahir. Dia boleh cerita pum sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Layak rekrut jadi askar. Kalau kita lah katanya, kita boleh tidak kita ceritakan Nabi daripada dia hidup sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi lahir, Nabi membesar, Nabi berdagang di Syam, Nabi jadi pemuda, Nabi berkahwin, Nabi di Mekah, Nabi di Madinah, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada Fathul Makkah, ada perang Tabuk, ada perang Mu'tah. Banyak tuan-tuan perang-perang ni. Kita boleh tidak explain satu persatu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama itu? Kalau tak boleh, maka tindakan susulan kita lepas pada ni tuan-tuan, cover sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab itu adalah prasyarat untuk dapat redha Allah. Prasyarat nak dapat redha Allah Taala adalah faham sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu terapkan dalam kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun bila? Lalu kenapakah namanya digelar Muhammad? Lafaz Muhammad ni tuan-tuan satu lafaz yang subhanallah hebat. Lafaz Alhamdu ini satu-satunya lafaz yang sangat eksklusif milik Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu lafaz eksklusif. Hanya saja pujian milik Allah, Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba lafaz Alhamdu ini Allah sandarkan, Allah takdirkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam bahasa Arab pujian ni bukan Alhamdu saja. Asyukru pujian, al-madhu pujian, alhamdu pujian. Allah Subhanahu wa taala boleh gunakan lafaz al-mashkur. Contohnya
Daripada Muhammad menjadi Mashkur. Tetapi Allah tak guna lafaz mashkur, kerana syukur, ashkurukum juga lafaz memuji. Ataupun al-mamduh, mamduh juga satu lafaz pujian, tetapi Allah gunakan lafaz Muhammad kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dipuji oleh manusia, malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh binatang, tumbuh-tumbuhan, oleh jin, oleh malaikat, oleh makhluk yang nampak, makhluk tak nampak, makhluk hidup zaman Nabi, makhluk hidup selepas Nabi, makhluk hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Punya ramainya manusia puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Jin puji Nabi. Di saat Nabi pulang daripada Taif, Nabi duduk di Qarnul Manazil, maka datanglah sekumpulan jin mendengar bacaan Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sekumpulan jin datang berbai'ah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi pulang daripada Taif. Di saat manusia menolak Islam, Allah datangkan jin berbai'ah. Jin puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jin bersama Nabi pada masa itu. Maksudnya apa tuan-tuan? Bukan manusia yang puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, jin puji. Tak cukup dengan manusia, binatang pun puji. Binatang. Ada amalan yang boleh dapat doa binatang. Apa amalan yang dapat doa binatang? Siapa tahu? Pertama, muazzin. Bilal ni bukan jalan-jalan jawatan. Walaupun elongnya kadang-kadang sikit, kalau pendek azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pendek je macam komat je. Elong pendek, elong sikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panjang haji. Elong baru masuk katanya. Sampai dengan elong pula. Ada dah tu. Di masjid saya begitu juga. Haji tu batuk-batuk sampai 2 kali tarik nafas. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali sahutnya. Berduet ke tidak? Berduet seorang juga, tapi sebab tak sampai nafas. Tu beritahu kat Nazir, elong sikit sangat katanya. Tu 2 kali tarik nafas tu. Muazzin ni tuan-tuan, seluruh batu, pokok, binatang bersaksi di hadapan Allah Ta'ala dia melaungkan azan. Satu. Yang kedua, seorang cikgu juga mendapat doa daripada binatang. Kata Nabi SAW, seluruh binatang yang berada di dalam lautan, binatang-binatang yang melata di atas jalanan, mendoakan kebaikan bagi seorang yang mengajar kebaikan pada manusia lain. Ini cikgu punya profession. Walaupun dari sudut duniawinya mungkin tak banyak gajinya, tapi di sisi binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang secara khususnya, dia diangkat. Oh, kami kenal ni cikgu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didoakan oleh semua binatang. Binatang doakan Nabi, tumbuh-tumbuhan pun mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik di tunggul yang baru, di mimbar yang baru. Nabi mendengar tangisan daripada mimbar yang lama. Mimbar pun menangis. Kayu lah mimbar tu, tunggul kayu. Tunggul kayu yang dah mati. Tunggul kayu yang dah mati menangis kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi pijak atas dirinya. Jadi prasyarat untuk doa yang pertama iaitu redha pada Allah, redha pada Rasulullah, redha Islam sebagai agama. Dan itu senarai kita tuan-tuan. Kita nak bawa ni. Jangan batalkan akidah dengan percakapan, jangan batalkan akidah dengan perbuatan, jangan batalkan akidah dengan kepercayaan. Percaya Allah mempunyai takdir baik dan buruknya. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta Allah jannah. Apabila minta Allah syurga tuan-tuan, bukanlah semudah yang disangka. Kerana untuk layak ke dalam syurga,
bukanlah mudah dan murah. Para anbiya mengorbankan masa, tenaga, wang, kebahagiaan, keselesaan untuk ke syurga. Kata Nabi SAW, asyaddun nasil bala al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal kal-amthal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat diuji adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang yang ikut jalan-jalan orang-orang yang saleh. Maka syurga ini mesti dibayar dengan nilai dia. Benda yang bernilai kita bayar. Kereta BMW dengan Proton Saga, beza tak harga dia? Kenapa beza? Walaupun 5 seater, kerana nilai ustaz. Takkan pergi showroom BMW dapat kereta Proton, dapat harga kereta Proton. Tak dapat ustaz. Kerak jarilah katanya tak dapat. Memang tak dapat, itu saya tahu. Tapi masalahnya kenapa 5 seater yang sama tapi nilainya mahal benau? Sampai 300,000 pula 5 seater ni. Baik Proton Saga boleh beli 10 biji kereta Proton. Sebab nilai dia ustaz, lajunya, stabilnya, stabil ustaz. Kalau pergi berdesuk boom. Maka kalau itu dah nilai perlu dibayar, syurga ini lebih bernilai daripada dunia. Kenapa tidak mahu dibayar? Dalam tempoh 8 jam ada orang gajinya 1,000, ada orang gajinya 5,000, ada orang gajinya 10,000, ada yang gajinya 100,000. 8 jam yang sama, masuk di pintu yang sama, punch in di tempat yang sama. Tetapi dalam tempoh 8 jam ada orang gajinya 5,000 saja, ada orang gajinya 50,000 sebulan. Kenapa? Kerana dia bernilai pada syarikat itu. Benda yang bernilai di dunia ini mesti dibayar. Ya, faham. Tapi sayang, ramai orang tak nak bayar nilai syurga, dan dia mengharapkan amalan yang sedikit lalu diletakkan di syurga yang tertinggi. Tak adil kita ni. Seperti membeli BMW tapi harapkan harga Proton. Masuk showroom, bang, harga Proton ada tak? Pakcik, Proton depan sikit. Ni BMW. Takkan saya tak boleh beli kereta? Boleh, tapi second hand lah, ataupun third hand. Yang first hand memang tak boleh. Saya nak tunggu yang third hand. Itulah umpamanya orang mengharapkan syurga di sepanjang Ramadan tapi tidak mahu berakhlak dengan permintaan itu. Syurga ni terlalu bernilai tuan-tuan. Para anbiya sanggup mengorbankan semua jiwa mereka untuk dapat syurga. Tapi umat akhir zaman ni dia suka amal-amal yang singkat-singkat lalu mendapat pahala yang besar-besar. Disebabkan itu maka banyaklah masa dia buat benda yang lain, benda-benda lara dan sebagainya. Di dalam Quranul Karim tuan-tuan, ada 9 kriteria manusia yang Allah sebut aku sayang. Ini tindakan bersama tuan-tuan, tindakan susulan, checklist yang perlu kita jadi sebab kita minta Allah syurga. Jadi ada 9 sifat yang Allah sebut di dalam Quran Allah sayang. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campak diri kamu ke lembah kebinasaan dan berlaku baiklah. Sesungguhnya Allah sayang orang yang baik. Pertama, Allah sebut Allah sayang orang yang baik. Jadi senarai kita, senarai semak kita, kita perlu jadi orang yang baik sepanjang tahun sampai Ramadan tahun depan. Kerana apa? Kerana Allah sebut aku sayang orang yang baik. Kalau di pejabat, bos kata datang pukul 9 je, kita datang pukul 9 ke 8.30? 8.30. Sebab kita nak tunjukkan kita komit terhadap arahan bos. Datang 8.30. Pukul 9 tu bos suka dah, tapi bos lebih suka 8.30 sudah siap dah bos. Bos datang dia, saya terus bagi arahan. Ini dia selisih dengan bos pukul 9. Bos pukul 9 bos Ya, pukul 9.
Pukul 9 baru sampai tempat duduk, baru nak pakai bedak, baru nak pakai maskara, baru nak bubuh lipstick, baru nak pergi ngopi. Ni pukul 8.30 dia dah sampai, dia dah siap semua dah. Bos bagi arahan, pukul 9 saya siap. Jadi bila kita nak jadi orang yang Allah sayang, kita kena buat ekstra, beyond. Allah sayang orang yang suka buat baik. Baik dengan jiran, baik dengan kawan, baik dengan anak kecil, baik dengan orang tua. Kadang-kadang kita dengan jiran suka bergaduh. Parking blok rumah orang, kucing berak rumah sebelah, sampah kita biar bersepah di jalan. Ini semua adab jiran yang perlu dijaga. Ustaz, saya ni ustaz, kucing saya tak pernah berak rumah saya ustaz. Ada 10 ekor kucing, semua tak pernah berak. Haji tak tahu ke dia berak rumah sebelah? Oh, saya tak tahu pula. Sudah. Ya. Kalau bab makan saya memang champion ustaz, tapi bab kencing berak kucing saya tak tahu. Ini hak jiran, jangan main-main. Hak jiran kena tunaikan. Kawan sebelah tu adalah gardener. Setiap pagi petang gardening. Sikit-sikit ada bom atom sini, bom atom. Kucing kita nak pergi tala. Macam mana dia tak berak rumah kita? Dia simen hujung ke hujung, simen. Mana ada kucing nak berak? Dia pergi cari tanah. Pokok mangga pun ya, kadang-kadang ada jiran ni dia suka bela pokok. Pokok bunga. Habis sumbat longkang dengan daun kering. Daun kering, bunga kering. Lepas tu nyamuk Aedes pun banyak. Ni hak jiran yang tidak dijalan, yang tidak dijaga. Sampai kalau orang mengadu, ustaz saya ada jiran daripada neraka ustaz. Jiran daripada neraka? Iya. Kenapa ji? Cuba ustaz bayangkan, buah mangga tu dah terjuntai betul-betul dalam rumah saya dah. Ialah memang berakar di rumah dia, tapi terjuntai dalam kawasan saya. Buah tak pernah sampai. Yang sampai daun kering, kerengga, getah, semua sampai. Ini jiran pun dia juga. Jangan main-main hak jiran ni. Jiran kalau mati, ada 4 tuntutan dia. Ditanam, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Tu hak jiran. Kalau dia sakit, kena ziarah. Kalau dia lapar, tidur lapar. Kita tidur kenyang malam tu. Tak sempurna iman. Alim ulama lah, tak ada jadi. Sebab tu kena wujudkan grup WhatsApp jalan tu. Sebab apa? Sebab nak protect kita daripada orang yang tak sempurna iman. Tak sempurna iman, kalau tidur dia sendawa, jiran sebelah tidur kelaparan. Kita mana nak tahu zaman sekarang ni dasar pintu tertutup. Zaman dulu ya dapur bertembung dapur. Saya ingat lagi masa kecil-kecil, mak saya kalau masak 1 lauk, bila hidang ada 5 lauk. Saya cakap, mak daripada siapa? Oh ni makcik Ani punya. Oh ni makcik Umi masak. Ni makcik, banyak makcik yang masak kan. Jadi kami ada 5 orang, ada 5 dapur, bertembung dapur. Jadi masing-masing masak lauk banyak sikit, nanti kan sharing je. Dia dah pandai dah, bab leveraging dulu dah ada dah. Leverage, hantar siap-siap makanan. Yang makcik Umi masak asam pedas, masak lebih sikit, bagi 4. Makcik Ani masak tempoyak, masak lebih sikit, ikan bagi. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tak ada lah. Zaman sekarang ada orang masak ke? Mana ada, semua grab je. Lapar je grab, lapar je grab. Zaman sekarang tak ada. Isnin sampai Khamis, Isnin sampai Jumaat makan makan daripada kedai. Sabtu Ahad makan dekat kedai. Punya teruk zaman sekarang, tak masak. Dapur tak pernah berasak. Semua grab je. Kerana apa? Kerana busy ustaz. Sibuk lah ustaz. Tak ada masa nak masak. Maka bila tidak ada masa tak ada masa nak masak, tak ada masa nak sembang dengan jiran sebelah, maka akhirnya ada jiran yang tidur kelaparan, kita tidur kekenyangan, tidak sempurna iman. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam Quranul Karim, sifat yang pertama yang perlu kita jadi adalah orang yang muhsinin, yang baik. 2, wa aqsitu innallah yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah sayang orang yang suka berlaku adil. Sifat yang kedua, sifat adil.
Tak payah explore dan tak payah nak pergi cara hadis bab adil ni. Dah sebut dah dalam Quran, aku sayang orang yang adil. Jadi adil dalam semua keadaan. Adil dalam susah, adil dalam senang, adil di saat suka, adil di saat duka. Kalau hak orang, jangan ambil kerana kita nak berlaku adil. Jangan khianat pada hak orang. Masalahnya khianat ni bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan khianat hak Allah, jangan mengkhianat hak Rasulullah, jangan kamu khianat amanah yang telah diberikan pada kamu sedangkan kamu tahu. Bila masuk Ramadan, begitu yang kita minta. Masuk Syawal, kalau hak orang bagi, walaupun kita sedih, tapi hak orang bagi. Jangan kita seronok pegang duit orang. Jangan kita seronok pegang hak orang. Jangan seronok sailang projek orang. Dahlah kita duduk di kaunter depan, orang submit proposal, kita tengok proposal, proposal ni aku pun boleh dummy. Dia buat dummy projek, dia buat proposal kedua. Dia telefon Pak Long, Pak Long, tolong buat proposal sebiji macam projek proposal ni, masuk je ikut tender saya. Dia pun masuk, terus Pak Long dah dapat tender. Ini khianat. Kalau amil zakat pun tak boleh terima duit lebihan zakat tu. Orang bagi RM10, zakat RM7. Dia nak bagi, patutnya bagi RM3. Pak Long kata tak apa. RM3 ni simpan untuk Tuan Haji lah. Saya tak boleh terima sebagai amil zakat. Tak apa. Ambil je. Tak boleh ambil. RM3 tu kena masuk dalam tabung, ataupun kumpul RM7, koyak satu, kupon masuk. Kalau nak dapat portion amil tu juga boleh. Kumpul sampai RM7, koyak satu kupon, masuk RM7. At least dapat dah 1/12 tu. Orang bagi lebih, biasanya orang bagi lebih. Kalau orang bagi bayar yang mahal RM21 per head, dia kena koyak tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kena koyak ikut jumlah 1, 2, 3. Bukan per head tu, koyak jumlah. Sebab nak pastikan amount tu wujud dalam tabung. Kata Nabi SAW, kalau engkau bukan amil zakat, engkau boleh ambil tak duit lebihan tu? Memang tak layak pun. Jadi sama jugalah engkau tak payah ambil. Kalau kau bukan amil, kau tak layak pun ambil, maka jangan ambil di saat kau jadi amil, kata Nabi SAW. Itu amil zakat. Berapa sen sangat? Now duit RM3. Ini counter terima tender. Masuk proposal, dia pun tengok, ini boleh buat ni. Dia terus buat dummy tam, RM30,000 dapatnya. Jadi kita yang sendiri yang minta pada Allah Ta'ala keredaan, kita yang minta Allah syurga. Maka sifat yang kedua adalah orang yang Allah sayang adalah bersikap adil terhadap hak orang lain. 3, Inna Allah yuhibbun tawwabin. Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Sifat ketiga yang mesti kita kena jadi, sebab kita yang minta, jadi orang yang bertaubat. Yang keempat, wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang membersihkan dirinya. Mutatahhirin ni pembersih. Jadi maksudnya sepanjang Ramadan dah habis ni, sepanjang ke depan ni kita banyak istighfar lah. Kerana Nabi Muhammad SAW istighfarnya tidak kurang 100 kali. Maka kalau kita nak jadi orang yang bertaubat, kena banyak mohon ampun. Baginda Rasul SAW solatnya sampai bengkak kaki. Maka kita pun kena solat banyak juga. Tak payah bengkak pun tak apa. Kita bengkak juga tapi sebab gaut. Tak payah tunggu bengkak baru nak consider dia bertaubat. Taubatlah. Atas motor tu kan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil siram pokok bunga, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Sambil apa? Macam-macam apa-apa yang kita buat lah. Tak perlu duduk atas dadah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak. Kita meletakkan istighfar itu di dalam semua amalan harian. Sambil main bola boleh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tendang bola, astagfirullah, astagfirullah. Orang tackle kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Barulah tak bagi balas dendam. Ini orang tackle kita, kau siap, kau siap. Kau tengoklah kau, kan. Dia kira nak balas dendam pasal tak kena tackle bola. Tengah bawa kereta, astagfirullah, astagfirullah. Orang pun potong, cucuk. Astaghfirullahalazim. Baru istighfar. Kalau tidak, apalah mangkuk ayun kau tepi lah kau, terbalik lah kau, dah marah kawan tu, mangkuknya kawan tu. Sebab mulutnya tengah marah. Kalau tengah istighfar tak ada nak cakap banyak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pergi pasar malam pun sama. Astaghfirullahalazim. Sekali terpandang yang cantik molek, astaghfirullahalazim. Dia istighfar jugalah. Bini pun cuit. Kenapa bang istighfar panjang? Ada kalanya kita kena istighfar panjang sikit, kata suami. Oh okey. Ada kalanya pendek. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Panjang pendek ikut apa yang tengok tu. Istighfar dan berzikir, ya. Arab pun sama. Arab ni tengok bola pun dia zikir. Allah 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 Allah. Lagi laju bola tu pergi tiang gol. Allah 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 Allah. Lagi panjang Allah dia. Tiba-tiba kena tiang gol. Ya salam, ya salam. Allah Allah Allah. Tapi jangan ikut satu benda pula. Dia tengok perempuan gilik pun dia Allah juga. Allah 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 Allah. Tu Arab. Tengok perempuan gilik dia Allah lagi kuat. Allah 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 Allah. Ini agak ni pelik sikit lah. Ada benda yang baik, ada benda yang tak payah ikut, ya? Tengok perempuan gilik pun dia Allah juga, kita pun ya Allah. Pakai serban tu Allah Allah Allah. Mata tak boleh lari. Aduh, bening tu, ya? Jadi jangan ikut Arab lah, ikut Islam. Jadi perkara yang kita nak minta pada Allah Ta'ala nanti di syurga, jadilah orang yang ketiga, iaitu orang yang redha, orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sayyidina Bilal ditanya, wahai Bilal, apakah amalan yang kau buat sampai kaki kau di syurga? Kata Nabi SAW. Nabi Bilal berkata, wahai Rasulullah, tak adalah amalan yang istimewa pun. Aku berwuduk lalu aku solat 2 rakaat setelah wuduk. Itu je. Itu sahaja wahai Rasulullah. Kakinya di syurga kerana bersihnya Bilal. Berwuduk ni amalan pembersih. Nabi Muhammad SAW pembersih. Apa buktinya? Nabi kata, banyakkan kalian pakai jubah putih. Akthiru bil bayadi thiyab, banyakkan baju putih. Bukan calang-calang orang boleh pakai jubah putih ni. Nak pula musim-musim raya ni makan mi kari ke makan mi sup. Oh, dia punya merecik tu kadang-kadang sampai habis, macam-macam corak ada kat baju. Putih, Nabi suruh pakai baju putih, tanda Nabi bersih. Nabi SAW suruh kita gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umat aku suruh dia gosok gigi setiap kali nak solat. Pembersih. Nabi SAW suka sikat rambut, minyakkan rambut dan sikat rambut, berketerampilan. Nabi suka minyak wangi-wangian. Bersihnya Nabi SAW. Apa lagi? Bab keterampilan memang Nabi hebat lah. Bab keterampilan memang Nabi SAW hebat. Sahabat tengok, ya Rasulullah, kami tak pernah jumpa orang setampan kau ya Rasulullah, seperti bulan purnama. Nabi Muhammad SAW ada jubah merah, ada jubah hijau, ada jubah putih, ada jubah hitam. Nabi pakai jubah merah, sahabat terpegun, ya Rasulullah, engkau seumpama bulan purnama. Terpegun melihat ketampanan, kehandsoman Nabi pakai jubah merah. Ada 4 baju. Nabi selalu pakai jubah putih. Nabi pakai jubah merah, jubah hijau menyambut kedatangan sahabat. Sunnah memperelokkan baju bila bertandang ke rumah orang. Nabi SAW suruh kita cantikkan kenderaan, cantikkan pakaian, seperti tahi lalat di wajah muka. Maksudnya kita datang berjumpa orang ni macam gitu. Dia kena ada feeling. Kita nak menghormati orang yang kita nak ziarah tu. Tunjukkan yang terbaik. Tak terbaik pun yang baik lah. Ini pakai slipper je. Adab bertandang, memuliakan orang tuan rumah tu mesti ada nilai
cantik daripada biasa. Nabi Muhammad SAW selalu pakai jubah putih, dan jubah hitam Nabi pakai masa perang. Kalau jubah hitam ni kira nak perang ajalah. Okay. Perang. Nabi SAW pergi medan Tabuk pakai jubah hitam. Dan di saat Nabi Muhammad SAW pakai jubah hitam, ternampak ketat di tangan. Maksudnya ada bicep. Rupanya Rasulullah SAW ada bicep. Ada bicep. Nabi mandi sampai airnya terus ke bawah, maksudnya ada flat tummy, ada bicep. Umur 60 tahun menjadi panglima perang dalam medan Tabuk. Umur 60 jadi panglima perang, tuan-tuan. Kalau 60 rasa nak pencin dah, tak nak kerja dah, hentikan. 60 tahun panglima perang. Kita 60 tahun, saya tak larat dah ustaz, dah 60 dah. Apa 60 dah? Nabi 60 masih kahwin lagi. Kahwin? Oh, rasa kuat juga rasanya. Bab kahwin terus kuat. Nabi umur 60 masih lagi menjadi panglima perang. Kita tak larat, pegang cangkul pun dah goyang ustaz, tak larat dah ustaz. 60 je. Nabi Muhammad SAW 60 jadi panglima perang Tabuk. Tabuk ni jauh tuan-tuan, 500 km. Bukan naik Alphard, jalan kaki. 500 km jalan kaki. Allahu Akbar. Pergi je 500, balik 500 lagi. Larat kita pergi kedai pun naik motor. Padahal 50 meter je kedai. Motor tak ada lah. Jadi tak payah pergi kedai jalan kaki lah. Malas, Grab je lah. Beli barang pun Grab. Lalamove ada Lalamove. Lalamove 50 meter punya kerja. Teruk umat akhir zaman ni. 4. 5. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Sabar ada 4. Sabar di saat susah, sabar di saat senang, sabar melakukan ibadah, sabar meninggalkan maksiat. Sabar di masa susah, senang nak buat. Sabar masa senang, itu yang susah. Masa susah kan senang. Abang, jiran sebelah abang, dia renovate rumah, sabarlah. Abang, jiran tu masa sembahyang tarawih macam ni gelangnya, sabarlah, kita tak ada duit. Abang, ada rumah kosong bang, for sale, sabarlah, kita tak ada duit. Senang kan? Bila tak ada duit, senang je sabarnya. Sabar. Tetapi bila senang, tak sabar. Ada rumah kosong, beli. Beli. Dia kira beli je. Beli 3 sekali. 3 sekali kita dapat rebate katanya. Dia tak kira keperluan dah, dia kira kemahuan. Jangan 3 perkara yang membinasakan apabila nafsu dituruti walaupun mampu. Saya mampu ustaz. Awas. Mampu tu hal lain. Kemampuan tu hal lain. Kemahuan, keperluan itu perlu. Bukan ikut mampu. Saya mampu lah ustaz. Bukan kira mampu je oi. Perlu tak perlu? Tak perlu tak payah. Bagi duit pada orang yang perlu. Memanglah haji boleh upgrade kereta daripada Proton jadi X6, memang boleh. Tapi perlu ke? Tak perlu kan? Ada orang tak makan je, tak makan. Tak yalah ustaz. Mana lagi perlu? Bagi dia makan ke atau haji tukar kereta? Bagi dia makan ustaz. Dah tu. Perlu ke tidak? Contohnya. Jadi yang kelima, sabirin. Sabar di saat susah, sabar di saat senang, sabar dalam ibadah, sabar meninggalkan maksiat. Ada 9. Yang keenam, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang yang bertawakal. Ketujuh, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang orang yang bertakwa. Ke-8, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah sayang orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dalam keadaan berjamaah, tersusun seperti binaan yang kukuh. Yang terakhir, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah Rasulullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah, iaitu orang yang ikut Nabi. 9. Maka saudara yang semak minta syurga Allah ni ada 9. Kena jadi orang yang 9 ni. Sebab apa? Sebab kita yang minta. Kita yang minta naik pangkat, jadi kita kena behave lah, kita kena deliver lah. Ini dah dipanggil kerja, dia pula jadi bos. Bos kata datang pukul 9 je, 9.30 lah boh. Dia negotiate 9.30 pula. Hari tu nak masuk kerja, semua boleh dengan arahan. Masuk je kerja 9.30 datangnya. Minta maaf boh, lambat sikit boh. Okey lah, first day dah lambat dah. Second day, boh minta maaf, seluar tak kering boh, pakai seluar jean boh. Pakai seluar jean. Bos pakai seluar selek. Minta maaf boh, semalam banjir boh, kasut pakai kasut sukan boh. Kasut sukan. Penyundahnya bos kata, siapa bos ni? Kau bos ke aku bos? Bila masuk syarikat ni, dia ada attire dia. Pakai baju putih, pakai seluar hitam, pakai seluar selek, pakai kasut hitam, baru betul kerja. Ini pakai seluar jean, pakai seluar kasut jogging, pakai baju Hawaii. Ni nak bagaimana ni? Dia rasa dia bos. Jadi minta pada Allah redha, minta Allah syurga, maka ada senarai yang perlu kita jadi. Kalau tak jadi, tak apa. Kalau tak buat, tak apa. Kita malu sendirilah. Minta saja pada Allah Ta'ala syurga dan redha. Yang ketiga, kita minta Allah jangan murka, kita minta Allah jangan campakkan dalam neraka. Di dalam Quran terdapat banyak ayat larangan, maka kita kena jadi orang yang tinggalkan larangan ini. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berlaku sombong. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, jangan makan riba. Saya tak makan riba ustaz, taubat lahum saya tak makan riba. Memanglah haji tak makan. Ya ustaz. Habis tu duit haji tu dalam pelaburan yang tak patuh syariah tu semua funder kepada syarikat riba lah. Ya ke ustaz? Ya. Saya kira FD je, saya fixed deposit saya 20% tahunan. Haji dah tengok ke dia melabur kat mana? Saya tak pernah tengok, saya tahu return je. Oh, Berjaya. Oh, Kasbuk. Oh, Sport Toto. Haji marah kedai-kedai ni ada, tapi haji funder pada diorang. Ya ke ustaz? Ya. Sudah. Ayat yang Allah sebut, jangan riba, jangan judi, jangan zina, kita memang tak buat, tapi kita tolong. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dia tolong atas dosa dan maksiat. Ni dosa. Balik ni tuan-tuan, pergi cek akaun pelaburan masing-masing, syariah compliant ke tidak? Menurut KWSP, 85% umat Islam masih kekal akaun konvensional lagi. Masih kekal akaun yang tak patuh syariah. Maksudnya apa? Maksudnya nampak kedai arak, saya ada saham sikit tu, alhamdulillah, nampak subur kedai arak ni. Bila kita nak tutup kilang Shah Alam ni, kilang arak ni ustaz, pelik ustaz. Haji punya tengok account investment, haji funder kepada Kasbuk ni, apa cerita? Kalau tak ada funder, tutuplah kedai tu. Masalahnya ada funder, ada orang yang cucuk duit. Nampak? Saya tak setuju kedai-kedai Sport Toto duduk dalam kawasan Melayu ni ustaz. Memang tak setuju. Minta investment haji. Oi Allah haji. Sport Toto, Magnum, semua haji tukang letak duit. Ya ke ustaz? Ya. Nah, statement. Saya tak tahu, sebab tu kena tukar Islamic, jangan kekalkan konvensional haji oi. Oh, saya tak tahulah ustaz. Kena ambil tahu. Sebab kita minta pada Allah jangan murka. Allah isytihad dalam Quran, fa'dhanu biharbin minallah. Allah mengisytiharkan perang bagi orang yang bermuamalat riba. Isytihar perang ni kira murka lah. Tapi kita beli rumah ada riba, beli kereta ada riba, renew insurance ada riba, kad kredit ada riba, personal loan ada riba. Kita minta apa sepanjang Ramadan? Kita minta Allah redha, kita minta Allah jangan murka. Tapi hari-hari ataupun benda yang kita ada ni mengundang kemurkaan Allah. Ya? Saya pergi ceramah di pusat agama, pusat agama, jabatan agama lah, tak tahulah negeri mana, rahsia.
Seperti tengok kereta masing-masing covered by insurans. Saya ceramah beza insurans dan takaful. Sejam saya ceramah. Balik ni tuan-tuan kena tukar semua covered by insurans kepada takaful. Kalau tidak, tuan-tuan duduk di syarikat institusi agama tapi bermuamalat riba. Begitu Ustaz nah? Begitu. Kita tak faham, kita tak tahu, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab kita minta pada Allah jangan murka. Kita yang minta. Jadi kita kena lebih ekstra tahu. Dan yang terakhir tuan-tuan, kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, Kau Maha Pemaaf, Kau suka memaafkan, maka maafkan kami. Baik, apa tuntutan untuk dapat kemaafan Allah? Tuntutan yang perlu kita jadi untuk dapat kemaafan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, orang yang tidak mendapat kemaafan ini ada tiga. Ada tiga golongan manusia yang tak dapat kemaafan. Yang pertama, apabila ada mak bapak, tetapi di saat mak bapak dia di usia tua, dia tidak bagi khidmat pada mak bapak ni, dia ni tidak dapat kemaafan. Yang kedua, orang yang syirik pada Allah Ta'ala. Apabila dia berlaku syirik, maka terbatallah kemaafan yang patut didapat. Yang ketiga ni bahaya. Orang yang bergaduh lalu berdendam, maka dia tak layak kemaafan. Macam mana Allah nak berikan kemaafan kalau dia sendiri pun bersifat tidak memaafkan orang? Jadi di saat kita mengangkat tangan, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku banyak dosa aku padamu, ya Allah aku sering kali mungkir janjiku padamu, ya Allah ampunkan aku, ya Allah. Lepas tu tengok musuh dia, ya Allah dia tu, ya Allah kau humbankan dalam neraka Jahannam, ya Allah teruk perangannya, ya Allah hutang tak bayar, ya Allah. Patutnya, ya Allah bantulah sahabat aku, ya Allah dia nak bayar hutang, ya Allah bantulah dia untuk bayar hutang aku, ya Allah. Baru betul. Ini, ya Allah kau terhebankan masuk neraka Jahannam tingkat 14 bawah sekali sikit belah kanan, ya Allah. Dia recommend pula macam tu. Jangan gitu. Orang Perak dia tu terheban katanya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka memaafkan orang ini dia adalah sikap sepanjang tahun. Memaafkan orang ini adalah sikap sepanjang tahun. Sebab kita minta Allah maaf. Kemaafan Allah subjek tu kemaafan kita pada manusia. Kalau kita memaafkan manusia, kita pandang, ya Allah engkau akan maafkan aku. Tapi kalau kita berdendam dengan manusia, ya Allah jangan kau tarik kemaafanmu padaku, ya Allah. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itulah dipanggil post-mortem permintaan di bulan Ramadan. Maka marilah sama-sama kita berakhlak dengan doa yang kita minta. Meminta itu penting, tetapi berakhlak dengan permintaan itu lebih penting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan dan puan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, berkatilah hidup kami, berkatilah amal ibadat kami, berkatilah rezeki yang kau kurniakan pada kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim,
seperti mana kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka apalah kiranya ya Allah kau himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Kau kaya je? Tak kaya. Tak ada kampung lah. Masya-Allah. Ini Ustaz ni dia mana? Ustaz ni Malawati ke? Malawati ya? Malawati. Masjid Al-Maqdiyah, Taman Malawati. Yang mula-mula tu masuk. Bukan, itu Masjid Hidayah. Itu ada Hidayah, ada Kelangit. Anak belah dalam. Oh dalam. Masjid dalam, Masjid Biru. Masjid Biru. Boleh. Oh ya ke? Masya-Allah. Oh, kat Hayati Masya. Kamu ni. Ya, oh ya, tu dekat ni. Masya-Allah, masya-Allah. Boleh tak? Okey, insya-Allah. Selamat pagi insya-Allah. Allah Subhanahu Allah. Salam kat Hayati insya-Allah. Okey ya. Kalau hari Jumaat tazkirah penuh Kalau ikutkan dia bukanlah kena tak penuh. Maksudnya Betul, bila imam tu kita kena standby. Betul, Tapi adalah jemputan tu bolehlah. Kalau macam contohnya ada kosong tu bolehlah adjust. Ya. Macam itu hari yang terkena YB datang. YB pula datang. Aduh, memang rosak tu planning. YB dekat situ rumah dia. Oh ya. Nazi kena gabut. Imam satu lah ada talanya. Imam, ready Alamak. Oh ya. Itu dah setting dengan masjid betul dalam YB pula. Boleh nanti Haji. Anak-anak masih insya-Allah. Nanti tunggu pas raya ni mungkin ada restructure balik gaji. Baik. Kan? Okey, insya-Allah. Dia kerja. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana nak tutup ni selesai apa? Oh, selesai.